KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kenapa hidup perlu bermatlamat? Sebagai manusia, saya dan kamu perlu mempunyai matlamat hidup. Matlamat hidup akan memandu kita ke arah perkara yang ingin kita capai. Contohnya, seorang pelari 100 meter. Matlamatnya adalah garisan penamat. Apabila tembakan ataupun whistle bermulanya larian, dia akan lari sekuat hati menuju ke matlamat akhir larian tersebut. Mengapa kamu berlari sekuat hati? Mengapa kamu berlari dengan penuh bersemangat? Kerana pada ketika itu, kamu ada matlamat. Justru sebagai pelajar, kamu perlu mempunyai matlamat. Hidup tanpa matlamat sama seperti makhluk yang dijadikan Tuhan berotak tetapi tanpa akal fikiran. Bahkan manusia yang ingin berjaya di dalam hidup mesti mempunyai matlamat yang jelas. Ini sebenarnya yang memandu kamu pada laluan yang betul. Dengan adanya matlamat, ia membolehkan dirinya atau diri kamu dipandu ke arah matlamat tersebut. Misalnya, seorang pelajar itu mahu menjadi seorang doktor, maka dia perlu mendapat keputusan yang cemerlang di dalam PT3. Kemudian, ia memilih aliran sains tulen dan mendapat keputusan yang cemerlang di dalam subjek-subjek berkaitan di peringkat SPM pula. Selepas itu, kamu perlu menyambung pelajaran di dalam bidang perubatan di universiti-universiti terpilih. Andai berjaya, kamu akan bergelar seorang doktor. Sekarang, cuba kamu lihat. Apabila matlamat itu ada dan jelas, maka ia akan memandu kamu ke arah mana haluan yang hendak kamu tuju. Bahkan, matlamat itu juga membolehkan perancangan disusun bagi membolehkan ianya dicapai. Namun begitu, apa akan terjadi sekiranya kamu tidak mempunyai matlamat hidup? Sudah tentu kamu akan belajar tanpa arah dan tujuan yang sebenar. Pastinya kamu tidak mengetahui untuk apa kamu belajar dan ke arah mana yang hendak kamu tuju selepas ini. Jadi, matlamat ini umpama sebutir benih. Selagi ia tidak ditanam, ia tidak akan menjadi sebatang pokok yang akan menghasilkan buah. Ia akan menjadi sia-sia. Maka jangan dipegang lagi, tanamlah ia, kemudian disiram, ditabur baja sehingga menjadi pokok. Apabila berbunga, kemudian berbuah, peliharalah ia dengan baik sehingga hasilnya selamat dituai. Selepas itu, petiklah ia untuk dimakan. Begitu juga dengan matlamat. Ia akan menjadi sia-sia sekiranya hanya disemat di dalam hati tetapi tiada tindakan yang dilaksanakan bagi mencapainya. Pernahkah para pelajar melihat ada dipaparkan visi dan misi di sekolah? Mengapa matlamat itu juga dikaitkan dengan misi anda di dalam kehidupan? Matlamat yang anda lakukan adalah misi di dalam kehidupan ini. Hidup anda tidak pernah sunyi kerana anda sentiasa bergerak daripada satu misi ke satu misi. Ia bagaikan seorang askar ataupun ejen perisik
yang mempunyai misi yang mencabar dan menguji ketahanan diri. Banyak rintangan dan halangan yang akan kamu temui. Kamu akan mengecapi keseronokan apabila kamu telah menjayakan misi tersebut dan dapat melakukan misi yang lain pula. Kamu mesti melakukan setiap misi yang diberikan kepada diri kamu dengan cara yang terbaik kerana ia penting untuk diri kamu. Kamu akan melakukan dengan penuh keazaman kerana ia menunjukkan bahawa kamu seorang yang berwibawa dan berkebolehan. Dalam membina visi, matlamat dan melaksanakan pula misi adalah bahagian terpenting sebenarnya di dalam kehidupan kita yang akan menentukan kita sama ada berjaya ataupun tidak. Ia bergantung pada keupayaan diri kita untuk mengadaptasi bagi menghadapi apa juga cabaran. Sebab itulah kalau kita tengok setiap organisasi seperti sekolah ada dipaparkan visi dan misinya. Kamu pernah terlibat dengan aktiviti memanah? Mengapa matlamat bagaikan anak panah? Matlamat adalah penghujung sasaran. Apabila kamu sudah mencapai matlamat, bermakna kamu telah berjaya sampai pada apa yang kamu telah impikan. Semua jurang antara impian dengan realiti yang telah kamu penuhi dan kini menjadi kenyataan. Hajat kamu telah menjadi nyata. Pernahkah kamu melihat pertandingan memanah? Ke manakah anak panah itu dihalakan? Anak panah dihalakan ke sasaran yang mengandungi bulatan kecil dengan satu tumpukan bulat di tengah bulatan tadi. Setiap pemanah akan menjadikan tumpuk bulat itu sebagai sasaran utama mereka. Ia akan melepaskan tali panahnya apabila ia benar-benar yakin anak panahnya akan mengena tepat pada tumpukan tersebut melalui bidikan matanya. Seluruh tumpuan, tenaga dan mindanya diberikan sepenuhnya kepada sasaran tersebut. Panahan yang paling banyak menepati sasaran tumpukan itu akan mengaut mata yang paling tinggi. Begitu juga dengan hidup anda. Ia perlu mempunyai sasaran. Sasaran kamu di dalam kehidupan ialah matlamat yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, apakah halangan-halangan yang menggagalkan kamu mencapai matlamat? Ramai dalam kalangan kamu tersungkur di pertengahan jalan sebelum matlamat itu boleh berjaya. Bagi memudahkan anda memahami dengan lebih mendalam berkenaan hal ini, mari saya kongsikan apakah halangan-halangan yang mungkin menggagalkan kamu ke arah mencapai matlamat itu. Halangan yang pertama adalah diri sendiri. Sebenarnya, ini adalah antara halangan yang paling getir dan sukar untuk dihadapi. Ramai yang berjaya menangkis halangan-halangan lain tetapi sering gagal berhadapan dengan diri sendiri. Jika kamu ingin berjaya, bersedialah
dan persiapkanlah diri kamu untuk berhadapan dengan diri sendiri. Apa dia? Contohnya sifat malas, mudah berputus asa, tiada keyakinan terhadap diri sendiri, tidak sabar dan banyak lagi sifat peribadi yang menjadikan halangan bagi kita mencapai matlamat. Maka sifat-sifat ini perlulah diketepikan oleh kamu semua. Halangan yang kedua adalah keluarga. Terlalu banyak juga kegagalan di sekolah berpunca daripada masalah berkaitan keluarga. Misalnya, ibu dan bapa asyik bergaduh di rumah menyebabkan kamu tidak dapat belajar dengan tenang. Ini adalah di antara masalah yang sering membelenggu kamu sehingga mengganggu pembelajaran kamu di sekolah dan menjadi antara penyebab yang utama matlamat kamu ke sekolah tidak tercapai. Sekiranya kamu ingin berjaya, maka jangan biarkan masalah keluarga mengganggu impian ataupun matlamat kamu. Yang ketiga, saya kongsikan halangan yang ketiga adalah rakan-rakan. Memang tidak dinafikan ramai orang pada asalnya baik, kemudian terjun ke lembah kehancuran hanya kerana pengaruh yang kuat daripada rakan-rakan. Saya tahu bukan semua rakan itu membawa kehancuran kepada kita, tetapi itu yang sering berlaku di dalam kehidupan kita. Tidakkah anda perhatikan diri sendiri, lihat bagaimana hebatnya pengaruh rakan sebahaya sehingga anda lebih mengutamakan mereka mungkin daripada orang tua kita. Kita lebih utamakan rakan-rakan kita kerana pengaruh daripada rakan-rakan. Yang keempat, halangan cinta. Cinta itu akan menghancurkanmu. Memanglah cinta itu agak manis bagi setengah orang. Memanglah ada yang mengatakan bahawa cinta itu buta. Kadang-kala saya terfikir, mengapakah terlalu murah nilai cinta muda-mudi pada hari ini? Sebab baru saja berkenalan sehari sudah mula melafazkan perkataan cinta. Apa yang lebih menyedihkan, sehari bercinta sudah ada yang tergadai maruah. Murah benar nilai cinta dalam hati mereka. Malah ada yang sanggup membuang keluarga kerana cinta yang kononnya begitu tulus dan suci yang tiada taranya, tanpa menyedari bahawa kerana cinta inilah maka matlamat yang telah kita bina terhalang dan tergagal untuk kita capai. Yang kelima, halangan yang kelima adalah hiburan. Sebenarnya hiburan ini merupakan penyakit moden muda-mudi pada hari ini, iaitu terlalu suka untuk berhibur, terlalu suka kepada hiburan yang melalaikan. Berdasarkan pemerhatian saya, hiburan banyak memberi kesan yang negatif kepada para pelajar. Misalnya, terlalu banyak rancangan hiburan di televisyen yang menyebabkan para pelajar lebih gemar menonton berbanding mengulang kaji pelajaran ataupun menyiapkan latihan yang telah diberikan oleh guru mereka. Saya ingin mengingatkan, sekiranya anda ingin berjaya dan mencapai matlamat yang telah kita tetapkan ataupun telah kita tulis, maka jauhilah hiburan yang melalaikan. Tidak salah untuk berhibur. Yang salahnya apabila ia melalaikan kita sehingga kamu mengabaikan pelajaran. Bolehkah matlamat itu diabaikan?
Matlamat akan menggerakkan manusia bertindak dan melakukan sesuatu. Misalnya, seorang pelajar yang ingin menyambung pelajarannya dalam bidang kejuruteraan, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh sehingga mendapat keputusan yang akan melayakkannya menyambung pelajaran dalam bidang tersebut. Sebenarnya, apabila kamu mengabaikan matlamat yang telah ditetapkan di dalam hidup, itu bermakna kamu sedang membiarkan diri kamu musnah. Saya sering melihat bagaimana seseorang itu musnah masa hadapannya disebabkan matlamat asalnya ke sekolah berubah kepada matlamat yang lain. Misalnya, matlamatnya ke sekolah adalah kerana mencari sebuah cinta. Daripada seorang yang rajin belajar, mendapat keputusan yang baik dalam setiap ujian dan peperiksaan yang dijalankan, tiba-tiba menjadi seorang yang malas dan merosot prestasi akademiknya. Apabila diselidik, rupa-rupanya dia sedang dilamun cinta. Hari-hari dalam hidupnya hanya memikirkan tentang cinta. Ada kalanya dia ceria, ada kalanya dia sedih kerana cinta itu. Akhirnya, matlamat asal untuk berjaya dalam pelajaran hanya tinggal kenangan. Adik-adik, ingat dan sedarlah, matlamat tidak boleh sama sekali diabaikan. Sekali anda berlari, teruskan berlari dan jangan berhenti, melainkan dah sampai di garisan yang terakhir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Matlamat adalah arah tujuan kamu di dalam hidup. Tanpa matlamat, kamu akan hanya pergi ke sekolah kerana terpaksa. Kamu pergi ke sekolah kerana tidak ada perkara lain yang hendak kamu lakukan. Namun, dengan matlamat, kamu akan rasa bersemangat ke sekolah kerana kamu sedar bahawa banyak perkara yang kamu boleh pelajari untuk merealisasikan matlamat kamu. Setelah kamu fikirkan apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu mahu dan apa yang kamu hajat pada masa hadapan, kamu akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencapainya jika kamu menulis matlamat itu di atas kertas. Jika apa yang kamu mahu capai hanya berada di dalam minda ataupun fikiran, kamu akan lupa dan lama-kelamaan tidak bersemangatlah untuk mencapainya. Menurut satu kajian, hanya ada 3% sahaja pelajar yang mempunyai matlamat yang mahu dicapai dan mereka menulisnya di atas kertas. Ini bermakna daripada 1,000 orang pelajar, hanya lebih kurang 30 orang pelajar sahaja yang meletakkan matlamat mereka di atas kertas. Apa kesannya meletakkan matlamat kamu di atas kertas? Kajian tersebut menunjukkan bahawa pelajar yang menulis matlamat mereka tadi jauh lebih berjaya jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai matlamat dan tidak menulis matlamat mereka. Sebenarnya, apabila kita mahu melakukan sesuatu, ada satu bahagian di dalam otak kita
yang dinamakan Reticular Activating System (RAS) yang akan membuat kita sedar jika kita terlihat, terdengar atau terjumpa sesuatu yang kita mahu lakukan itu. Selepas anda tulis, Reticular Activating System kamu itu akan tahu bahawa contohnya mendapat A dalam subjek bahasa Inggeris adalah penting untuk kamu. Jadi, minda kamu akan sentiasa terbuka untuk melihat peluang bagaimana caranya kamu boleh mencapai matlamat tersebut. Mungkin anda akan tersedar bahawa sahabat baik anda sangat pandai dalam subjek bahasa Inggeris contohnya. Jadi, anda boleh mendekati beliau dan belajar daripada beliau. Mungkin anda sedar bahawa guru bahasa Inggeris anda sangat suka memberi kelas tambahan kepada pelajar yang bersungguh-sungguh untuk berjaya. Jadi anda boleh dapatkan pertolongan guru tersebut. Baiklah, yang terakhirnya saya memperkatakan tentang matlamat. Apakah intipati atau kesimpulannya di dalam mencapai matlamat? Yang pertama, impian kehidupan kamu yang indah dan hebat adalah merupakan anugerah Tuhan. Kena ingat tu. Yang kedua, benalah visi dengan berangan-angan yang boleh memantapkan kamu. Yang ketiga, gunakan segenap panca indera kamu untuk bayangan dan juga berimajinasi. Seterusnya, kamu mesti sentiasa membina matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang yang tepat pada sasarannya. Ingat saya kata tadi, bagaikan anak panah. Seterusnya, tuliskan matlamat anda. Matlamat akan lebih berkesan sekiranya kita tulis dan bukan sekadar cuba mengingatinya. Dan seterusnya, bacalah matlamat anda atau kamu dengan berulang kali sehingga ianya dapat dicapai. Dan yang akhirnya, laksanakanlah misi demi misi daripada matlamat yang terbina tadi. Semoga semua akan mendapat kebaikan dan juga ilmu melalui apa yang telah saya sampaikan tadi.